Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Nabi kata air zam-zam itu berkat dan berkhasiat sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dekat kita tentang air zam-zam dan tentang barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu bahawa ada di antara makhluk Allah ini yang Allah bagi dekat dia barakah. Di antaranya ialah air zam-zam. Tuan-tuan bayangkan air yang disebut sebagai air yang ada barakah ini. Dipam air ini non-stop, tak berhenti. Air zam-zam dipam 28.8 juta liter satu jam. Dan yang lagi hebatnya air yang disebut sebagai air yang barakah ini, dia mengambil masa 11 minit untuk air itu balik ke level asal dia. Pamlah banyak mana pun, dalam masa 11 minit dia akan balik pergi duduk di level tu dan dia tak temu. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu makhluknya yang bernama air zam-zam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kita bahawa air itu ada khasiat dan barakah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, dia dilihat selalu bawa balik air zam-zam ke rumah dia. Tuan, kita duk baca cerita tentang tanah haram, Al-Haramain, dua tanah haram iaitu Mekah dan Madinah. Di antara pantang larang di tanah haram ini ialah dia tak boleh ambil balik apa-apa yang ada di tanah haram. Tuan-tuan tak boleh ambil batu seketui balik main ke rumah, tak boleh. Selain daripada tidak boleh kepak pokok, tidak boleh cabut pokok-pokok yang tumbuh sendiri dan sebagainya. Tapi air zam-zam ini air yang terbit daripada bumi Makkah, tapi boleh bawa balik. Pasal apa? Pasal Nabi SAW buat benda tu. Zam-zam boleh dibawa keluar daripada tanah haram, walaupun benda lain tidak boleh dibawa keluar. Batu dia, pasir dia, even debu dia tak boleh bawa keluar daripada tanah haram. Tetapi ma'u zam-zam, air zam-zam boleh. Aisyah radhiyallahu anha, dia kata dia selalu duk gendong bawa balik air zam-zam ini daripada perigi zam-zam bawa balik ke rumah. Dan kata Aisyah lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahmiluh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak cukup dengan pi minum sahaja di telaga Zam-Zam itu, Nabi bawa balik air Zam-Zam ke rumah. Bahkan Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas, dia kata ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Dia kata air Zam-Zam itu dia jadi macam mana kita niat masa nak minum dia. In syaribtahu tastashfi, kalau sekiranya kamu minum Zam-Zam itu dengan niat nak lega daripada apa-apa sakit, syafakallah, Allah akan bagi lega. Dia ikut niat kita. Kita niat apa masa nak minum Zam-Zam tu? Kalau kita niat bismillahirrahmanirrahim, kita niat mudah-mudahan dengan berkat ayat yang Allah nyatakan keberkatan dia ni, yang Nabi bagi tahu berkat dia ni, mudah-mudahan sakit aku ni Allah bagi sembuh. Syafakallah. Ibnu Abbas kata Allah akan sembuhkan. Wa in syaribtahu li syab'i, kalau sekiranya kamu minum air Zam-Zam tu kerana kamu lapar, kamu ingat nak bagi kenyang, asba'akallah. Ibnu Abbas kata Allah akan kenyangkan kamu. Kalau sekiranya kamu minum ini kerana nak menghilangkan dahaga kamu, qata'akullah, Allah akan hilangkan dahaga itu. Begitulah yang dikatakan air Zam-Zam itu. Kata dia, wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza syariba ma'a Zamzam qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'.
Kita duk pergi kursus haji, kita duk pergi kursus umrah daripada abang kat kita yang ni. Kata lepas kita tawaf 7 pusingan, kita pergi belakang makam Ibrahim, sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Lepas tu kita mai agak-agak berbetulan dengan multazam, ambil air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Masa nak minum tu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Nak minum tu minta, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu supaya bagi kepada aku ilmu yang bermanfaat. Bagilah kepada aku rezeki yang luas. Bagilah kepada aku lega daripada segala sakit. Rupa-rupanya itu amalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah benda yang dikatakan barakah. Asal-asal barakah ini ialah daripada Allah. Berkat ni bukan kita reka. Berkat tak boleh mai daripada sebarangan benda. Barakah daripada Allah. Barakah Allah itu Allah bagi kepada sesetengah makhluk dia. Barakah ni apa tuan-tuan? Kebaikan yang banyak. Itu barakah. Al-Quran. Al-Quran ini kalam Allah, penuh barakah. Barakah Quran itu kitab yang penuh barakah. Tapi kita nak mengambil berkat, kita nak bertabaruk dengan Quran itu, cara dia macam mana? Cara dia kena baca, cara dia kena faham, cara dia kena amal. Bukan cara dia dengan piduk rebuih dia buat air minum. Ada orang buat macam tu. Dia kata nak ambil berkat Quran ni, dia rendam Quran sikit, dia minum air tu. Dia mereka dalam nak mencari keberkatan. Demikian juga waktu, masa juga ada masa yang barakah. Bila? Di antara masa yang barakah tu bila? Malam Qadar, Lailatul Qadar. Malam Qadar disebut di dalam Quran sebagai malam yang barakah. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Pasal apa? Pasal barakah malam itu. Macam mana cara kita nak ambil barakah Lailatul Qadar? Macam mana cara kita nak bertabaruk, nak mengambil berkat dengan Lailatul Qadar? Macam mana? Dengan cara tumpukan ibadah pada 10 akhir Ramadan. Ada tempat-tempat yang Allah bagi barakah. Di antara tempat yang Allah bagi barakah ni apa dia? Masjidil Haram. Tempat yang penuh barakah. Apa bukti barakah dia? Bukti dia siapa semayang di Masjidil Haram dijanjikan pahala berapa banyak? 100,000 pahala berbanding dengan sembahyang di tempat lain. Pasal apa dia dijanjikan pahala yang macam tu punya besar? Pasal dia adalah tempat yang barakah. Mana kita nak tahu kata tempat tu barakah? Ada nas dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tempat yang barakah ini. Di antara tempat yang barakah itu di mana? Masjid Nabawi. Macam mana cara kita nak bertabaruk, nak mengambil berkat daripada Masjid Nabawi yang dinyatakan berkat ini? Cara dia macam mana? Dengan sembahyang di Masjid Nabawi. Dijanjikan pahala besar pada dia. Dan demikianlah halnya dengan benda yang Allah Subhanahu wa taala bagi barakah. Di antara dia apa dia? Zam-zam yang kita baca dalam muqaddimah tadi. Macam mana cara nak mengambil barakah daripada zam-zam ni? Ikut cara yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis.